Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita dengan tajuk titik tengah dalam sistem koordinat Cartesian. Okay, untuk hari ini saya akan tunjuk macam mana kita nak mencari titik tengah di antara dua titik. Jadi apa itu titik tengah? Titik tengah ialah titik yang membahagi dua sama suatu tembereng garis. Okay, di sini ditunjukkan dua contoh untuk menentukan titik tengah. Okay, so soalannya ialah tentukan titik tengah bagi garis lurus AB. Okay, kalau di sini kita ada garis titik A dan titik B. Okay, kalau kita sambungkan dia, ini adalah satu tembereng garis. So antara titik M, P dan Q, macam mana kita nak tentukan yang mana satu ialah titik tengah? So kamu kena faham apa maksud titik tengah. Titik tengah dia membahagi dua sama satu tembereng garis. So kalau kita ada satu tembereng garis macam ni, kita boleh sama ada kira jarak antara A dan B. Okay, kita kira berapa unit ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita bahagi 2, 8 bahagi 2 ialah 4. Maksudnya jarak daripada A ke titik tengah ialah 4 unit. Jarak dari B ke titik tengah juga 4 unit. So dalam kes ini, titik P ialah titik tengah. Di mana jaraknya dari A 4 unit dan dari B juga ialah 4 unit. So P ialah titik tengah bagi tembereng garis A, B. Okay, untuk soalan B, okay, jika soalan ini tidak diberi grid, macam mana kita nak tahu yang mana satu ialah titik tengah? So daripada soalan ini, kita ada petunjuk bahawa AB ialah yang ini, AB. Okay. Tanda 2 ini, okay, tanda 2 ini menunjukkan garisan itu adalah sama panjang. Jaraknya adalah sama panjang dari antara A ke D dan D ke B. Maka dah tentulah kita tahu D ialah titik tengah. Okey. Seterusnya kita lihat rumus. Kita lihat. Okey, kita lihat. Kalau diberi AB dalam keadaannya ialah condong. Okay, jika AB tu ialah condong, okay, jadi apa yang murid boleh buat? Okay, katalah diberi grid macam ni, murid boleh kira macam tadi. Okay, macam tadi yang saya tunjuk. Kamu boleh kira jarak antara A ke C, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita bahagi 2. So, 6 bahagi 2 maksudnya jarak A ke titik tengah ialah 3 unit. So, 3 unit. Titik tengah ke C juga 3 unit. Okey, tentukan titik tengah. So, di sini pun sama. BC, kamu boleh tentukan titik tengah dia di sinilah. Untuk BC, ini ialah titik tengah untuk AC. Kemudian, kamu boleh buat pembahagi dua sama serenjang antara AC dan BC. Okey, kalau dia beri grid, kamu boleh ikut grid itulah. Garisan grid tu, kamu garis lurus. Okey, kalau tidak diberi grid, kamu perlulah membahagi dua sama serenjang untuk mendapatkan garisan yang lurus. Okey, persilangan titik tengah AC dan BC itu merupakan titik tengah bagi garisan AB. Okey, bagi garisan AB. So, dia suruh nyatakan koordinat, maka kamu kena nyatakanlah koordinat untuk titik tengah AB. Okey. Dan seterusnya kita lihat, ini ialah kalau kamu tidak mahu membina, kamu boleh gunakan sahaja rumus titik tengah. Okey, ini ialah rumus titik tengah, X1 tambah X2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, memandangkan titik tengah kita hanya cari koordinat, jadi penulisannya perlulah diletakkan dalam kurungan. Okey, sebab dia adalah koordinat. Okey. So, di sini ada dua contoh mengira koordinat bagi titik tengah. Okay, jika kita lihat dekat sini, hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus AB dengan A koordinat 25 dan B 21. Okay, kamu boleh sama ada, tentukan dahulu sama ada dia tegak, mengufuk ataupun condong. Okay, dalam kes ni, kalau kamu tandakan pada satah kartas, dia akan jadi satu garisan yang mencancang tegak macam ni lah.
Okay, and then kamu boleh tunjukkanlah pengiraan dia macam tadi kita boleh buat. Okay, kita kira berapa jarak dia. 2, 3, 4. So, 4 bahagi 2. So, kita akan dapat titik tengahnya di situ. Kita akan dapat terus 2, 3. Ataupun, murid boleh masukkan dalam rumus X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Okay, yang mana kita nak letak X1, X2 ni? Jadi terpulang pada murid. Kalau di atas murid nak letak X1, so di sebelahnya Y itu ialah Y1. Di bawah ni kalau murid nak letak X2, okay, di sebelahnya 1 itu ialah Y2. Okay, dia mesti seragam tak? Okay, pasangannya mesti samalah. Okay, dia tak boleh lain-lain. Okay, kemudian masukkan saja dalam rumus X1 tambah X2. Okay, dalam kes ni X1 2, X2 pun 2. So, 2 tambah 2 bagi 2. So, murid akan dapat 2. Okay, Y1 tambah Y2 bagi 2. So, Y1-nya ialah 5. Y2-nya ialah 1. 5 tambah 1 bagi 2. So, kalau pengiraan juga murid akan dapat jawapan yang sama dengan lukisan tadi. Okay, so kita lihat contoh yang seterusnya. Okay, kalau soalan ini dia tidak diberi grid. Okay, tak diberi grid dan kamu lihat hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus MN. So, MN itu ialah garisan condong. Makanya, kamu boleh sama ada nak cari titik tengah antara M ke, katalah kita di sini MP. Okay, cari titik tengah MP, kamu boleh gariskan macam gitulah. Ataupun, kamu secara mudahnya, kamu terus guna rumus sahaja. Okay, jadi tentukan rumus untuk M iaitu 10, 7. Okay, X-nya 10, Y-nya ialah 7. And koordinatnya ialah 4, 1. So, macam mana kita nak tahu X1, Y1? Kamu just namakan saja X1, Y1. Okay, di sini X2, Y2. Okay, koordinat dia. Okay, kemudian masukkan saja dalam rumus 10 tambah 4 untuk X bagi 2. Kamu akan dapat 7, Y. 7 tambah 1 bahagi 2. Okay, kamu akan dapat 4. So, kalau dia suruh soalan tu, dia suruh tandakan di manakah koordinat 7, 4. So, dia akan berada, 7 tu akan berada di sini. Okay, 7. Okay, kalau kamu bawa ke sini, dia akan dapat 4. Okay, sudahlah. Okay, so kalau disuruh tandakan, di sinilah titik tengah dia 7, 4. Okay, dia akan berada di tengah-tengah. Okay, untuk hari ini, murid boleh buat latihan sehingga jom cuba 7.2, nombor 2 dan 3. Okay, kita akan jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.